salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Coba kita bayangkan begini, lebih 50 tahun Sabah hanya melihat kekayaan hasil minyak dan gas yang keluar dari bumi sendiri, tetapi hasilnya mengalir ke Putrajaya melalui Petronas. Soalannya, adakah Sabah selama ini hanya menjadi penonton dalam industri yang sepatutnya menjadi tulang belakang ekonominya sendiri? Inilah yang coba dijelaskan oleh Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang tampil menangkis tuduhan kononnya Sabah mahu merosakkan Petronas dengan tuntutan mereka. Kata beliau, apa yang Sabah mahukan hanyalah penglibatan lebih besar dan perkongsian hasil yang lebih adil, supaya negeri ini dapat membina kekuatan ekonominya sendiri. Armizan mendedahkan bahwa pada 26 Ogos tahun 2021, satu mesyuarat penting berlangsung antara Kerajaan Negeri Sabah dan Petronas. Dalam pertemuan itu, beliau sendiri hadir bersama Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Masidi Manjun. Mereka membawa sebuah cadangan bertulis yang rasmi yang mengandungi aspirasi dan tuntutan Sabah dalam industri minyak dan gas. Dokumen ini katanya merupakan yang pertama seumpamanya. Sebelum ini, Petronas hanya mendengar rungutan di pentas politik ataupun kenyataan media, tetapi kali ini Sabah datang dengan hujah yang rasmi. Hasil daripada pertemuan itu jugalah lahirnya perjanjian kolaborasi komersial ataupun CCA yang ditandatangani pada 7 Disember 2021. Melalui CCA, Sabah bukan lagi sekadar bercakap tentang royalti 5% ataupun cukai jualan negeri, tetapi mereka melangkah lebih jauh dengan menuntut penyertaan yang lebih meluas daripada saham equity, peluang kontraktor tempatan, hinggalah kepada peranan pengurusan yang lebih besar melalui syarikat milik penuh negeri SMJ Energy Sendirian Berhad. Syarikat ini bukan sekadar simbol, tetapi berfungsi sebagai penggerak utama strategi penyertaan Sabah dalam industri minyak dan gas, merangkumi upstream, midstream, dan downstream. Menurut Armizan, hasilnya lebih 1.000 syarikat tempatan telah mendapat manfaat daripada penglibatan ini. Namun, disinilah timbul kontroversinya. Ada pihak yang melabelkan usaha Sabah sebagai cubaan untuk membunuh Petronas. Malah 9 bulan lalu, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin secara terbuka mengingatkan Sabah dan Sarawak supaya jangan terlalu keras menekan Petronas sehinggalah ia lumpuh. Amaran Muhyiddin itu jelas menunjukkan wujudnya kebimbangan di peringkat persekutuan bahwa tuntutan negeri-negeri pengeluar minyak boleh melemahkan kuasa dan kewangan Petronas. Disinilah penonton perlu berpikir. Sabah selama ini hanya menerima hasil royalti minima, sedangkan kekayaan minyak dan gas dari bumi Sabah menjadi antara penyumbang utama kekuatan keuangan negara. Adakah adil Sabah hanya diberikan sedikit cebisan, sedangkan negeri ini masih ketinggalan dari segi infrastruktur, kemiskinan luar bandar masih lagi tinggi, malah banyak kawasan di pedalaman belum merasai pembangunan yang asas? Tidak heranlah isu ini menjadi semakin panas apabila rakyat Sabah melihat Sarawak bergerak lebih jauh dengan Petroleum Sarawak Berhad ataupun Petros yang kini semakin agresif mengambil alih pengurusan blok minyak dan gas. Sabah melalui SMJ Energy baru sahaja bermula, tetapi persoalan besarnya, adakah Putrajaya benar-benar ikhlas membenarkan Sabah menguasai industri ini ataupun sekadar memberi gula-gula politik melalui CCA? Kita tahu sejarahnya, ME63 sudah lebih 60 tahun, tetapi banyak janji belum lagi tertunai. Termasuklah isu hasil minyak yang sering dijanjikan, tetapi tidak pernah benar-benar memenuhi aspirasi Sabah. Mari kita buka satu persoalan kontroversi. Kalau Sabah berjaya menguasai sepenuhnya industri minyak dan gasnya, apa yang akan berlaku pada Petronas? Adakah ia akan melemahkan kedudukan Petronas sebagai syarikat kebanggaan negara, atau adakah ia sebenarnya satu bentuk keadilan ekonomi yang sudah lama tertunggak?
Muhyiddin bimbang Petronas akan lumpuh, tetapi bukankah logiknya Petronas masih akan terus berfungsi karena pengeluarannya datang dari seluruh negara termasuklah Semenanjung. Dan yang dipersoalkan hanyalah pengagihan hasil yang lebih adil dan bukan merampas keseluruhan operasi. Tetapi di sebalik itu kita juga tidak boleh menolak bahwa Petronas adalah cash cow yang utama untuk kerajaan pusat. Kalau Sabah dan Sarawak benar-benar mengambil sebahagian lebih besar, Putrajaya mungkin kehilangan sebahagian besar hasil yang selama ini digunakan untuk membiayai pelbagai proyek nasional. Jadi, apakah mungkin kebimbangan kerajaan pusat ini lebih kepada survival kewangan mereka sendiri dan bukannya soal kelangsungan Petronas? Inilah dilema besar yang masih menjadi tanda tanya. Sabah menegaskan mereka tidak mahu menghancurkan Petronas, tetapi mahu melihat peluang pekerjaan, kontrak, dan equity benar-benar berpihak kepada rakyat negeri ini. Namun realitinya selama manapun perjanjian ditandatangani, jika tiada keikhlasan politik dari Putrajaya, Sabah mungkin sekali lagi hanya diberi bayangan tanpa isi. Jadi persoalan kepada Anda semua, adakah tuntutan Sabah ini sekadar strategi politik untuk menaikkan populariti pemimpin negeri? Atau inilah perjuangan sebenar untuk mengembalikan hak rakyat Sabah? Dan kalau benar hak itu dikembalikan, adakah Malaysia sebagai sebuah negara bersatu masih mampu berdiri kukuh? Atau akan wujud pergeseran ekonomi yang boleh menjejaskan kestabilan nasional? Inilah perbincangan yang penuh dengan kontroversi, karena ia bukan saja melibatkan soal ekonomi, tetapi juga maruah negeri dalam persekutuan Malaysia. Anda sendiri bayangkan, selepas lebih setengah abad, Sabah baru diberi ruang dalam industri yang berasal dari tanahnya sendiri. Adakah ini lambat kerana birokrasi, ataupun sengaja dilengah-lengahkan kerana ketamakan kuasa pusat? Sekarang saya mahu dengar daripada Anda semua. Kalau Anda orang Sabah, adakah Anda akan menyokong langkah kerajaan negeri untuk menekan Petronas demi lebih banyak kuasa dan hasil, ataupun Anda rasa ia berisiko untuk menggugat kestabilan negara? Coba tinggalkan komen dan tinggalkan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah, sebab kita perlu bincangkan perkara ini secara terbuka. Baiklah semua, terima kasih kerana telah bersama-sama saya di dalam perbincangan yang panas ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini supaya lebih ramai yang tahu tentang kontroversi sebenar yang sedang berlaku. Dan subscribe ke channel ini, Currents VMY, untuk lebih banyak kupasan tajam, ulasan tajam dan panas, dan pendedahan yang berani. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang dengan isu yang pasti lebih mencabar. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Jumpa lagi, sekian, terima kasih.